مولاي صل وسلم دائما أبدا. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Zulkifli. Amirul Mukminin bin Ahmad Sawal. Nama saya Muhammad Amin Najwa bin Zamah Saya Muhammad Zamid Ikhwan bin Muhammad Faizan daripada kelas DCD 5A. Daripada Kolej Profesional Mara, Indra Mahkota, Kuantan, Pahang. Saya sekarang ini berada di rumah keluarga saya iaitu di Muar Johor. Saya sekarang berada di rumah saya di Batu Gajah, Perak. Saya berasal daripada Shah Alam, Selangor. Saya di Cendering, Kuala Terengganu. قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Sambutan Ma'al Hijrah adalah sebuah sambutan tahun baharu dalam kalender Hijriah. Seperti yang kita sedia maklum, kalender kita yang digunakan dalam negara ini terdapat dua, iaitu kalender Masihi, iaitu seperti tahun sekarang iaitu 2020, dan kalender Hijriah. Jadi, sambutan Ma'al Hijriah ini adalah sambutan yang disambut ketika tahun baharu. Kalender Hijriah diperkenalkan pada tahun ke-17 Hijriah, iaitu pada tahun pemerintahan Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab menetapkan permulaan tahun Hijrah adalah pada tahun bermulanya Nabi kita Saidina Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Peristiwa ini berlaku pada 2 Rabiul Awal 14 September 622 Masihi. Antara kemuliaan bulan-bulan haram ini ialah disunatkan berpuasa. Daripada Abu Hurairah dalam hadis ma'fum telah berkata, Nabi ditanya, apakah solat yang lebih afdal selepas solat fardu, dan apakah puasa yang lebih afdal selepas bulan Ramadan? Maka jawab Nabi, sebaik-baik solat selepas solat yang telah difardukan ialah solat yang pada pertengahan malam, dan sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan Allah, iaitu bulan-bulan haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di samping itu, disunatkan juga kepada umat Islam untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Ini kerana tarikh 10 Muharram atau dinamakan sebagai Hari Ashura yang bermaksud 10 mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Manakala disunatkan juga berpuasa pada 9 Muharram sebagai mukhalafah, iaitu membezakan di antara kaum Yahudi yang turut berpuasa pada 10 Muharram. Sebenarnya amalan berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram telah dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Peristiwa penting di bulan Muharram. Di samping melaksanakan ibadah puasa sunat ini, suatu yang sewajarnya dijadikan pengiktibaraan pada peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram bila Allah menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut akibat keingkarannya dan keangkuhannya. Peristiwa lain yang dikatakan berlaku pada 10 Muharram ialah mendaratnya kapal Nabi Nuh di atas Bukit Judi. Selain itu, peristiwa Nabi Yunus AS yang terselamat di dalam perut ikan paus adalah salah satu peristiwa Muharram. Jadi, kerana itulah pentingnya peristiwa hijrah bagi kita sebagai umat Islam, dan kita perlu mengenangnya kerana kita sebagai umat Islam perlulah mengingati akan jasa Nabi, akan usaha Nabi, akan segala susah payah Nabi dalam melakukan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Yang kerana itulah kita menyambutnya bulan awal Muharram, salah satu bulan kemenangan dan juga salah satu bulan yang penuh kisah-kisah keajaiban, kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu yang berlaku padanya pada bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama saya di Kampung Pulau Manis Serada, Kalang Warisan, iaitu di sungai ini yang diberikan nama Kalang Warisan. Hari ini kita akan melihat bagaimana masyarakat Kampung Pulau Manis Serada menyambut bulan Muharram, iaitu 10 Muharram dengan membuat bubur Ashura. Masyarakat di Kampung Pulau Manis Serada telah berkumpul di Kalang Warisan ini pada jam 8 pagi lagi untuk mengadakan gotong royong kecil-kecilan bagi membersih kawasan setempat dan sungai mereka ini. Buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda, semua para sahabat. Sekarang ini, masyarakat di Kampung Pulau Manis Serada sedang melakukan persiapan awal untuk membuat bubur Ashura.
yang melimpahkan rahmat. Alhamdulillah pagi ni kita berukhuwah ramai-ramai seisi kampung bersama pimpinan kampung Pulau Manis Selada dan sekitar untuk sama-sama kita meneruskan tradisi bulan Muharram kita kacar bubuk Ashura untuk sama-sama kita gotong royong, kita pakat buah, pakat kucar dan insya-Allah kita pakat rasa, pakat bagi sikit seorang hok mana di sekitar kampung kita dan mana-mana semua pengunjung yang hadir di kalang warisan di kampung Pulau Manis Selada pada hari ini. Seperti mana semua maklum, semestinya lah kacar bubuk Ashura ni mengambil hikmah dan cerita pengejaran daripada kisah pelayaran Nabi Nuh bersama bahteranya sewaktu banjir besar dan berlakunya gotong royong membuat bubuk melibatkan pengumpulan apa jua makanan yang ada, terutamanya kacang-kacang bersama seisi kapal menjamu selera dengan semua yang ada di atas kapal tu. Dan daripada manfaat pada hari ini kita bersyukur dengan rezeki yang Tuhan bagi dan kita kena muafakat, kita kena perpaduan sama ummah dan kita kena wujudkan sebuah kasih sayang bukan sahaja bersama Muslim juga bersama non-Muslim. Dan benda ni harus menjadi satu pegangan, satu ukhuwah yang perlu sentiasa diwarisi bukan saja di kampung, di mana juga di bandar dan sebagainya. Jangan sehingga ke akhir zaman. Jadi bubuk Ashura ni kita adakan pada hari ini sebanyak 2 kawah. Satu kawah tu dengan sukatan 1 gantang. Untuk mulakan kita buat bubuk Ashura ni, resepi dia nya 1 gantang beras direndam 1 malam. Jadi apabila cukup 12 jam biasanya kita akan rebus beras tu untuk menjadi bubur. Selepas menjadi bubur kita akan masukkan halia, bawang merah, ubi, keledek, jagung. Jadi kita kacau semua tu biar dia masak hancur di dalam bubur nasi yang telah empuk tadi. Lepas tu barulah kita letakkan pula santan. Kita letak 1 kilo santan. Dah sebati dah santan dengan beras bubur tadi, kita akan masuk pula gula 1 kilo dan manisan. Jadi kita masukkan pula air rebusan ayam dan air rebusan ikan. Tujuannya untuk memaniskan dan melemakkan bubur Ashura kita tu. Barulah kita masukkan rempah bubur Ashura yang telah diresepikan lah mengikut adunan dia bersama dengan terisi. Kalau Terengganu kita panggilnya gula lah. Itu je lah. Dan dia ni memakan masa yang lama lah, lebih kurang 5 atau 6 jam untuk masakkan bagi sempurna Ashura tu untuk kita hidangkan. Selain daripada tu kita masukkan juga ikan. Dan bila hancur semua sebati semua, ikan ni kita masuk dengan ayam paling akhir sekali dia. Setelah semua rempah diletak. Sebati letak rempah ni, tengoklah sehingga dia masak baru boleh dihidangkan. Dan secukup rasa dia lah. Dan hiasan dia, aksesori dia, kita letakkan sambal kelapa muda dengan ikan. Lepas tu agar-agar yang berwarna-warni. Dan telur dadar sebagai hiasan dia. Dia biasa selalu 1 gantang tu lebih kurang 70 bekas. Sudah siap Sura Terengganu Pulau Manis. Rasa memang terbaik abah. Sura di Kalang Warisan. Orang-orang lama air tangan ni memang terbaik lah.
Okey, bubur Ashura. Bubur Ashura ni dia ada 3 jenis. Pertama, yang bersih utara. Bersih utara ni dia pekat, manis. Rasa dia macam manisan-manisan gitulah. Maksudnya dia macam puding-puding sikit. Lepas tu yang kedua, selatan. Yang selatan ni cair. Macam bubur lambuk. Gitu. Lepas tu yang ketiga ni, yang bersih Pantai Timur. Ni memang favourite saya. Yang kita ni lain sikit. Kita ada letak daging, kita ada letak ikan, kita letak ubi. Lepas tu kita ada rasa rempah. Banyak letak rempah-rempah tu. Dan juga pekat. Antara kelebihan membuat bubur Ashura ini adalah dapat mengeratkan silaturahmi selama kita bergotong royong bersama masyarakat. Selain itu, terdapat mengeratkan perpaduan sesama kaum, seterusnya memupuk nilai positif dalam diri kita kerana diberikan tanggungjawab dan lain-lain lagi. Lepas tu kita ada nilai-nilai murni lah. Membuat satu gotong royong ni, kita dapat rasakan nilai murni itu dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk bertolak ansur. Lepas tu kita ada juga rasa perasaan kerajinan. Bila satu masyarakat tu saling memahami, maka kat situ kita akan dapat iaitu satu keselamatan. Maksudnya satu tempat tu akan menjadi aman lah sebab kita saling memahami. Itulah pentingnya gotong royong dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, Muharram menjadi berbeza kerana di dalamnya ada kejadian yang sangat berharga bagi agama Islam, iaitu hijrah Rasulullah SAW. Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada hari ini, di antaranya adalah gandaan pahala bagi yang melaksanakan ibadah pada hari itu. Hari ini adalah hari kasih sayang. Dianjurkan oleh semua Muslim untuk melaksanakan kebaikan, menambah bekalan pahala dengan bersilaturahim, beribadah dan banyak bersedekah, terutamanya bersedekah kepada anak yatim piatu. Apa yang baik datang dari Allah dan yang kekurangan itu datang daripada diri kami sendiri. Ambil yang jernih dan buanglah yang keruh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.